Dan disebabkan itulah dia nak tahu apa sebenarnya muslihat Cik Siti ni sampaikan semua ke-99 orang suami dia before ni mati. Assalamualaikum. So, pada kali ni I akan ceritakan satu lagi kisah legenda ataupun sejarah yang tidak pernah termaktub di dalam mana-mana buku sejarah ataupun di dalam kitab Melayu lama. Jadi sejarah ni telah berlaku dekat Johor lama, di mana sekarang ianya lebih dikenali sebagai Kota Tinggi. Jadi kisah legenda ni berkenaan dengan seseorang wanita yang dipanggil Cik Siti, di mana dia ni telah dikatakan pernah berkahwin dengan 100 orang lelaki ketika hayatnya. Jadi kisah tentang Cik Siti ni pernah diolah untuk menjadi satu telefilm bertajuk Sanggul Beracun, kalau tak silap tahun 2011 kot. Dan telefilm ni telah dilakonkan oleh Era Fazira dan juga Namroy. Dan telefilm ni arahan daripada Sabri Yunus, di mana ianya telah memenangi anugerah drama terbaik. And ada lagi satu telefilm yang diadaptasi daripada cerita Cik Siti Aminah ni, iaitu telefilm bertajuk Cik Siti yang telah dilakonkan oleh Izara Aisyah pada tahun 2015. Cuma biasanya telefilm ni diorang dah ubah sikit lah daripada kisah yang sebenarnya sebab nak jadikan jalan cerita tu lebih menarik. Okay, now kita pergi kepada biodata Cik Siti Aminah ni. Jadi cerita tentang Cik Siti ni dikatakan berlaku pada abad ke-17. Kira-kira 200 tahun selepas kejadian Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dan cerita ini dikatakan telah berlaku di Kampung Tembioh di Kota Tinggi. Jadi sebagai tanda jika kita ke kampung tersebut, memang terdapat sebuah makam yang dikatakan sebagai makam Siti Aminah, di mana Cik Siti ni juga dikenali sebagai Siti Aminah Tanah Masyhur ataupun Siti Jalang. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa Cik Siti ni dipanggil ataupun dikenali sebagai Siti Jalang. Jadi mengikut sumber, Cik Siti Aminah ni digelar juga sebagai Cik Siti Jalang kerana dia telah mencatatkan jumlah sebanyak 100 kali berkahwin. Maka sebab itulah penduduk Kota Tinggi dan juga penduduk setempat kat situ memanggil dia sebagai Siti Jalang. Dan disebabkan kisah Cik Siti Jalang ni tak pernah langsung tertulis di mana-mana buku sejarah, jadi sama seperti kisah legenda lain, kisah Cik Siti ni mempunyai beberapa versi yang telah diceritakan ataupun telah menjadi buah mulut penduduk dan juga masyarakat. So hari ni I akan ceritakan 3 versi. Okey, jadi mengikut versi ni, Cik Siti Aminah ni berasal daripada Kelantan. Dan sejak kecil lagi, dia ni telah menjadi anak angkat kepada sebuah keluarga bangsawan Bugis di Kota Tinggi. Dan dikatakan Cik Siti Aminah ni mempunyai rupa paras yang sangat cantik tau. Dan dia juga telah menjadi sebutan di daerah tersebut. Dan disebabkan itulah dia juga turut menjadi rebutan oleh para jejaka di sana. Jadi kerana risau akan keselamatan anak gadis mereka, jadi keluarga angkat iaitu keluarga bangsawan Bugis tadi tu telah mewariskan satu ilmu pendinding kepada Cik Siti sebagai tujuan untuk menjaga kesucian Cik Siti ni daripada dianiaya oleh lelaki-lelaki yang tak bertanggungjawab. Jadi sehinggalah Cik Siti Aminah ni meningkat dewasa, dia ni telah dipinang oleh seorang lelaki yang juga daripada golongan yang berada. Jadi majlis perkahwinan Cik Siti ni berlangsung dengan sangat meriah sehinggalah pada malam pertama perkahwinan Cik Siti ni telah terjadi sesuatu yang tak diingini tau, di mana Cik Siti ni telah diceraikan pada malam pertama pernikahannya. Hal ini disebabkan menurut pengantin lelaki tersebut, sewaktu dia bersedia untuk malam pertamanya bersama Cik Siti, dia gagal tau menemui petanda bahawa Cik Siti itu merupakan perempuan. Okay, back to the story. Macam I cakap yang keluarga
angkat Cik Siti ni kan pernah pasang pendinding dekat Cik Siti kan masa dia muda-muda dulu ataupun masa dia kecil. So benda ni berkekalan sampailah dia meningkat dewasa, dan hal ini side effect dia ataupun kesan dia dialami oleh suami Cik Siti ni. Korang faham je lah maksud suami Cik Siti ni tak dapat menemui petanda bahawa Cik Siti ni merupakan perempuan. Dan seterusnya, disebabkan hal ini, perkara ni tak membantutkan langsung hasrat-hasrat lelaki lain untuk memperisterikan Cik Siti ni tau. So bermakna Cik Siti ni memang cantik lah, walaupun dia dah janda, dia still menjadi rebutan para lelaki. Dan hal ini telah membawa perkahwinan Cik Siti kali kedua. Namun selepas Cik Siti berkahwin untuk kali kedua, bala masih menimpa di mana sama seperti sebelumnya, Cik Siti telah diceraikan pada malam pertama perkahwinannya. Dan hal ini telah berlarutan selama beberapa tahun sehingga dikatakan akhirnya Cik Siti ni mempunyai 99 orang suami, dan kesemua suaminya telah menceraikan Cik Siti ni pada malam pertama perkahwinan mereka. Dan sehinggalah suaminya yang ke-100, kali ni lain pula yang berlaku, di mana menurut cerita suami dia yang ke-100 ni dikatakan seorang yang warak dan mempunyai pegangan agama yang tinggi serta mempunyai ilmu kebatinan yang kukuh, di mana lelaki ini dapat membuka kunci nafsu yang diwarisi oleh Cik Siti Aminah ni. Dan disebabkan itu, dengan lelaki yang terakhir inilah akhirnya Cik Siti ni dapat kekalkan perkahwinannya sehingga ke akhir hayat. Tetapi malangnya, disebabkan time lelaki yang ke-100 ni, umur Cik Siti ni telah tua tau. Mana dia ni telah berumur pada ketika itu. Jadi dia ni tidak mempunyai waris sehinggalah ke akhir hayatnya. Jadi sebelum Cik Siti Aminah ni meninggal, dia telah mewasiatkan ketika dia meninggal, dia minta agar jenazah dia dikebumikan jauh daripada kawasan perkuburan penduduk lain. Okey, jadi untuk versi kedua ni sama juga, di mana dikatakan Cik Siti Aminah ni berasal daripada Kelantan, tetapi kali ni mereka mengatakan bahawa sebenarnya Cik Siti Aminah ni telah mengamalkan satu ilmu sihir tau untuk sentiasa kekal cantik. Cerita dia pada mulanya Cik Siti Aminah ni telah berjumpa dengan seorang nenek kebayan untuk menyatakan hasrat dia untuk kekal cantik sampai bila-bila. Jadi nenek kebayan ni dia setuju untuk mengkabulkan hasrat Cik Siti ni, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya adalah Cik Siti ni perlu bernikah dengan 100 orang lelaki, dan 100 orang lelaki ni mestilah mati ataupun dibunuh dengan ilmu sihir yang dia amalkan. Kemudian Cik Siti Aminah ni disuruh untuk berendam di dalam sebuah kolam yang disediakan oleh nenek kebayan tu. Dan masa Cik Siti ni berendam dekat dalam kolam tu, segala jenis binatang berbisa termasuklah lipan, kalajengking dan sebagainya masuk ke dalam kemaluan Cik Siti ni tau. Dan selepas ritual semua tu selesai, nenek kebayan ni dia ingatkan lagi Cik Siti bahawa jika Cik Siti ni berjaya bernikah dengan 100 orang lelaki dan kesemua 100 lelaki tersebut mati disebabkan ilmu sihir yang dia amalkan, kecantikan Cik Siti ni akan kekal dan terpelihara sampai bila-bila dan tidak akan dimamah usia. Dan dipendekkan cerita, sama juga sebanyak 99 orang lelaki mati selepas bernikah dengan Cik Siti ni. Dan disebabkan terlalu ramai sangat, and benda ni dah jadi macam biasa, penduduk setempat ni tahu setiap kali Cik Siti ni bernikah dengan lelaki, esoknya mereka akan macam tahu-tahu je diorang akan sediakan kain kapan dan juga keranda untuk suami Cik Siti ni. Dan sehinggalah akhirnya Cik Siti ni bertemu dengan lelaki yang terakhir, iaitu lelaki yang ke-100. Okey, jadi lelaki ni dia tahu yang dia ni memang lelaki yang ke-100. Dan disebabkan itulah dia nak tahu apa sebenarnya muslihat Cik Siti ni sampaikan semua ke-99 orang suami dia before ni mati. Jadi dikatakan suami Cik Siti yang ke-100 ni memang seorang yang bijaksana,
dan mempunyai ilmu agama yang tinggi. Jadi pada malam pertama selepas mereka bernikah, suami Cik Siti ni sengaja tahu tak nak masuk bilik. So dia stay luar sampailah sehingga larut malam. Dan akhirnya time tu Cik Siti pun terlena dan tertidur di dalam bilik keseorangan. Jadi time tu suami dia ni masuk and then mengintai tau. And time tu bila dia dah confirm je Cik Siti tu dah tidur lena, dia pun masuklah ke dalam bilik tu dan ingin mendekati Cik Siti tu. And secara tiba-tiba dia pelik sebab dia nampak kain batik yang dipakai oleh Cik Siti tu berombak-ombak. And tanpa berlenggang masa dan juga berbekalkan ilmu yang dia ada ni, dia pun selaklah kain batik Cik Siti tu. Dan alangkah terkejutnya lelaki tu apabila dia melihat pelbagai binatang berbisa yang keluar daripada kemaluan Cik Siti. Jadi dari situ bermula daripada lipan, kalajengking sampailah ular, kesemuanya dibunuh satu persatu oleh suami Cik Siti ni. Jadi setelah suami Cik Siti ni berjaya membunuh kesemua binatang berbisa tu, maka bebaslah Cik Siti daripada ilmu sihir dan juga sumpahan tu. Dan dikatakan akhirnya Cik Siti hiduplah berbahagia dengan suami dia yang ke-100 ni. Okay, jadi ni versi terakhir. Versi terakhir ni lain sikit lah daripada kedua-dua versi tadi. Di mana versi kali ni, macam before ni kita tahu Cik Siti ni berkahwin dengan 100 orang lelaki kan. Tapi versi ni Cik Siti kahwin tak sampai 100 orang lelaki pun. Dan versi ni pula dikatakan sebenarnya Cik Siti ni berasal daripada Kesultanan Riau dari Pulau Penyengat, Tanjung Pinang di Indonesia. Versi kali ni Cik Siti ni dikatakan telah berkahwin sebanyak 5 kali. Dan yang peliknya, kelima-lima suami Cik Siti ni meninggal dunia tau. And time tu Cik Siti ni tak tahu kenapa boleh jadi macam ni. Dan akhirnya Cik Siti ni berputus asa, malu dan tak nak kahwin lagi. Sampailah suami ke-6 Cik Siti ni yang bernama Sofian. Di mana Sofian ni mempunyai ilmu yang tinggi dan dia berjanji dengan Cik Siti bahawa dia akan mengubati penyakit Cik Siti ni. Jadi selepas berkahwin, Sofian ni telah mengajak Cik Siti untuk pergi ke tepi sungai untuk menangkap ikan haruan. Dan ikan itu selepas dapat ditangkap dan telah dipanggang. Dan apabila tiba tengah waktu malam, Sofian telah meletakkan ikan tersebut dekat atas peha Cik Siti dalam keadaan wanita itu sedar. Dan tak lama selepas tu, seekor ular gizi bersaiz macam cacing tu telah keluar daripada kemaluan Cik Siti tau. Dan perkara itu telah diulang selama 3 malam berturut-turut. Dan selepas Sofian pasti bahawa kesemua ular tersebut telah keluar dan tiada lagi ular di dalam badan Cik Siti ni, maka dia telah mengesahkan bahawa Cik Siti akhirnya sembuh. Maka selepas itu mereka pun hidup bahagia. So, tak tahulah mana yang benar antara tiga-tiga versi ni, tapi apa yang pasti adalah Cik Siti ni memang wujud. Cuma berdasarkan 3 versi ni, sejauh manakah kebenaran kisah Cik Siti ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Okey, jangan lupa tekan butang like untuk video ni and jangan lupa subscribe kepada yang still tak subscribe lagi. So thank you so much and see you again.